Al-man. Al-man itu dia dimaafkan, dilepaskan dengan percuma, dengan tidak diambil apa-apa tebusan, dengan tidak dihukum dia dengan apa-apa hukuman, boleh. Ini terpulang kepada pemerintah. Terpulang kepada pemerintah. Orang yang salah, telah bunuh orang, telah begitu begini, telah berhaklah dibunuh, pun ada kalanya pemerintah dia boleh mengampunkan. Ini kita tengok di mana-mana pun pakai lagu tu. Pakai lagu tu. Pemimpin ni pemimpin tertinggi lah. Kalau dia nak ampunkan, dia nak maafkan, dia nak orang panggil, lepaskan, boleh. Itu terpulang kepada dia. Tapi biasanya dengan kawalan lah, dengan syarat lah biasanya. Nabi SAW pun buat begitu juga. Dalam Quran pun ada sebut, fa imma mannam ba'du, sama ada dilepaskan dengan percuma. Orang-orang kafir yang ditawan itu ada juga disebut dalam Quran. Nak hukum pun ada juga. Hukum bunuh ada juga. Minta tebusan daripada dia ada juga. Macam-macam cara. Macam-macam cara. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya hadis ini hak ikat ni, tambak ni, iaitu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu pasukan berkuda dia pergi ke arah Najd. Lepas pada tu pergi berlawan di sana, boleh higap ketua dia tu seorang lelaki daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah. Bani Hanifah ni puak-puak ni memang kuatlah menentangnya, dan kemudiannya puak-puak dia ni murtad juga. Termasuklah Musailamah Al-Kadzab tu. Puak-puak dia ni. Ni ketua dia. Orang panggil dia ni Sumamah bin Uthal. Dia ni ketua ahli Yamamah. Bila igak dia tu, puak sahabat pun rabatuhu, mereka ikat, bukan Nabi sendiri ikat. Mereka tu sahabat-sahabat lah, dengan kebenaran Nabi SAW lah. Sebab apa? Dia buat ni, Nabi SAW tubik tengok, tahu, maknanya boleh lah. Walaupun dia tidak ikat sendiri, orang lain ikat, dia terima. Itu makna takrir daripada dia. Sunnah juga, boleh buat lagu tu. Cuma ikat tu ikat di tiang masjid. Ikat tu ikat di tiang masjid. Sebelum kita bincang ikat di tiang masjid tu, satu perkara nak sebut, iaitu ada ulama yang mengatakan yang ikat dia ni, yang bekah dia ni, saya boleh buat klik mari ni, siapa dia? Iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ada ulama kata begitu, tetapi itu riwayat tidak sahih. Sebab apa? Sebab Abbas pergi ke Madinah hanya selepas daripada pembukaan Mekah, tahun yang ke-8, selepas pada tu. Bahkan kalau mengikut kajian ulamanya, banyak lagi peristiwa selepas daripada pembukaan Mekah tu. Perang sana sini, perang Hunain, perang di Taif, banyak lagi tempat-tempat berhenti singgah tu. Kata mereka sampai ke Madinah tu pada tahun yang ke-9. Sedangkan peristiwa ni sebelum pada tu lagi. Peristiwa ni sebelum pada tu. Kalau selepas Fatih Makkah, maknanya kalau Abbas yang igat dia tu, maknanya selepas Fatih Makkah, barulah Abbas tu ikut serta dalam mana-mana perang pun. Sebelum pada tu dia duduk Mekah. Kalau selepas pada Fatih Makkah, apa makna ni dia pergi ke Mekah, orang Mekah kata ke dia tu, murtad kau, mu tinggal agamamu kau. Bahkan ada dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan mereka nak buat sesuatu terhadap dia. Maknanya kekuasaan orang kafir masih ada lagi di Mekah. Kalau sudah pembukaan Mekah, Nabi dah yang berkuasa di Mekah tu. Macam mana orang kafir nak kata lagu tu ke dia? Dan dia kata, kalau kamu buat ganda-ganda ke aku, sebutir pun tak boleh. Jadi orang Mekah tu banyak bergantung makanannya, gandumnya dengan hasil tanaman pokok dia. Dia kata tak akan dapat. Begitu. Dan dia pergi buat, dalam riwayat ni dia sebut pergi buat umrah. Dalam setengah riwayat yang lain dia kata buat haji. Dia pergi buat haji, dan dia orang tahu dia tu Islam pasal dia talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik dengan cara Islam ni, jadi orang pun kata dia lagu lain. Situlah dia kena igak. Situlah dia kena igak. Lalu dia diancam dengan macam-macam ancaman, tetapi akhirnya mereka lepas. Sebab apa? Mereka kata kalau kita kadang-kadang dia ni ketua ni, kita sudah kerja lah, tak ada berat lah. Kalau kita kata tak ada gandum, tak akan boleh makan, buat kita susah lah. Lepaslah dia. Bermakna hak kata Abbas itu tidak tepat, tidak sahih. Hak sahihnya tak ada sebut siapa dia, tak ada. Gitulah, cuma ditangkap, diegak oleh orang-orang Islam. Dia lepas pada tu diegak tu, ditambak di tiang masjid, salah satu tiang masjid. Kita dapat buat kesimpulan daripada hadis ni, Masjid Nabi tu sudah ada tiang dah pada masa tu. Walaupun rekah lah, tak caralah rekah tu, tapi ada dah tiang. Dan ini juga menjadi pegangan kepada ulama-ulama yang mengatakan orang kafir boleh masuk dalam masjid. Dulu kita sudah jumpa banyak lah hak lagu ni, hadis-hadis hak lagu ni, orang kafir boleh masuk dalam masjid. Mana bukti ni? Dia ni harbi ni, bukan zimmi. Tak ada keperluan untuk masjid tu, tak ada keperluan untuk masjid lah. Kita kata nak baiki kipah, kau nak baiki lampu, kau nak apa, tak ada. Tapi di dalam masjid ditambah tadi, boleh. Dan ini menunjukkan bahawa masjid itu benda-benda yang seumpama tadi masih boleh. Masih boleh dalam masjid. Cuma nak qisas dalam masjid, nak menjalankan hukum agama yang mengalir darah, tumpah darah situ, itu tak boleh. Tapi banyak aktiviti masyarakat ni, termasuklah hak berkait dengan perang, bijak, apa Nabi ni dalam masjid. Dalam masjid. Dia ikat tawanan ni pun dalam masjid. Ini menunjukkan bahawa ayat kata innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, itu bukan maksudnya najis zahir dia, tubuh dia, dengan arti kita boleh pegang dia, kita boleh salam dengan dia, kita boleh, tidak cemar kita. Hak kata najis itu ialah i'tiqad dia, pegangan dia tu kotor. Ini menunjukkan dalam Islam najis ni ada dua macam. Satu najis zahir, satu najis batin. Hak najis batin tu berat lagi. Cemar zahir ni dia ajar kita, hak lagu ni cemar, tak boleh, tak sah semayang. Kalau pakai, kalau kena dan sebagainya, kita kena cuci. Cara cucinya lagu ni. Kalau hak berat lagi, dia tak serupa. Peringkat-peringkat mana hak cemar ni tidak serupa. Tak serupa peringkat-peringkat dia tu, tahap dia tu. Kalau hak berat lagi, siapa kena sama. Itu semua tu dari segi falsafahnya, Islamnya, ajaran dia tu nak tanam dalam jiwa kita, tak suka kepada hak cemar. Tapi dia nak ayatnya hak cemar-cemar ni bukan sahih saja, hak dalam tu pun cemar. Bayangkan kalau kamu sudah biasa dengan bersih dan kemar jejek kepada hak cemar tu, begitulah juga kamu akan merasa jejek terhadap akidah yang tak betul. Situ dia nak pergi. Hak tu kemuncak dia. Kotor fikiran lah kawan, syirik. Hak tu kemuncak dia. Hak tu buat gapo pun tak ada faedah, tak jadi apa. Buat pahala, buat kebajikan, tak ada, sia-sia saja. Tapi ada juga hak tidak berat sampai begitu, tak molek juga, cemar juga, buat dosa, cemar, tapi tidak sampai begitu. Tidak sampai kebajikan yang lain kalau kita buat tak diterima. Tak. Hak tu suku, hak ni suku, hak maksiat ni suku, hak buat baik pula tu suku. Hak tu ada juga lagu tu. Ayatnya ada peringkat hak cemar dari segi fikiran. Kemudian setengah-setengah ulama kata hak kata najis tak boleh masuk dalam masjid. Tu dalam ayat dia sebut fala yaqrabul masjidal haram. Masjidal haram bukan semua masjid. Ni masjid Nabi. Hak Masjidul Haram tu tak boleh. Lepas tu Masjidul Haram tu sendiri tu pula tak boleh sungguh. Kau lagu mana? Kau ada sebab lain. Tak boleh Masjidil Haram tu. Kalau kita kata ambil pendapat orang kata Masjidul Haram tu saja tak boleh. Orang kata tak boleh tu masih khilaf lagi pula. Ada juga orang kata boleh juga. Sebab tak boleh tu bukan kerana tubuh dia tu, zat dia tu najis, tidak, tapi kerana benda lain.
Daripada situ menunjukkan bahawa hukum Islam ni dia tidak semata-mata dari segi fiqh saja. Tidak, dia banyak kaitan hal lain lagi, iaitu dari segi siasah, dari segi politik. Dari segi politik, dia kena ada satu tempat yang mana puak-puak kita saja, puak-puak dia tak boleh masuk situ. Kalau tidak, dia tahu rahsia, banyak rahsia kita. Takkan tak ada satu tempat. Kalau dalam rumah kita pun ada satu ruang, satu bilik yang orang lain tak boleh masuk, misalnya kita kata. Begitu juga dalam dunia Islam ni, takkan semua boleh masuk belakang, serupa adik-beradik belakang, serupa sama Islam. Takkan lagu tu. Di mana situ tiap orang Islam hari daripada seluruh dunia ni bincang. Bila bincang, kalau ada orang luar, sebab fikiran dia tu tidak betul, kalau dia masuk, walaupun orang duduk bincang benda molek, dia apa tak molek, bukan fikiran dia tu kotor, dia tak faham. Jadi akibatnya pun tak baik juga kepada kita. Kepada dia pun tak baik, kepada kita pun tak baik. Segala perancangan kita terganggu, dia bocor. Itu sebab tu, bukan sebab kerana dia tu najis. Tak. Bukan kerana dia najis, tapi kerana fikiran dia tu najis. Kesan dia tu, akibat dia jadi tak molek. Kalau kita gagal untuk pergi serai dia, untuk pergi dakwah dia gitu-gini kerana bocor ke apa, siapa dia rugi? Dia rugi juga. Tak sampai Islam tu rugi, mati kafir rugi. Sedangkan situ seluruh dunia pergi orang Islam. Gitu cara. Tapi mungkin sekarang ni banyak saluran-saluran lain dia boleh intake. Zaman satelitnya orang kata boleh intake. Kita kena, kalau dia boleh setara tu, kita kena lagi tinggi lah. Kok mana-mana kita kena ada benda rahsia kita. Tak boleh buka belakang, serupa belakang, adik-beradik belakang. Mana lah boleh lagu tu. Musuh tak boleh buat sebab adik-beradik. Jadi kita pun kena pandai jugalah, pandainya. Sebab maksud tadi tak sebui pecah rahsia. Jadi tak sebui pecah rahsia lagu mana? Kena kira biar boleh mengatasi dia. Gitu. Kalau tidak, mana itu kecuaian kita, umat ni, kecuaian umat. Hak maksud Nabi royak, Quran royak tu kita tidak dapat lindungi. Orang boleh tahu juga. Tapi kalau pergi gitu saja, jadi apa juga? Tak ada berubah-ubah juga, kau ramai lagi. Tapi tak ada berubah apa juga orang Islam. Sebab bukan pergi bincang, pergi dalam keadaan jahil. Dia tidak tahu situ, itu muktamar kita je, muktamar agung orang Islam. Daripada situ boleh tahu kalau kita direti. Boleh bincang apa benda yang patut kita tolong dia, apa bantuan yang diperlukan oleh dia. Sepatutnya kita nak salur lagu mana saudara kita ni, apa yang diperlukan, tak tahu, tak ada apa dia cara. Sebab itulah ibadat-ibadat yang orang buat ni pun tidak sama peringkat dia. Tidak sama. Ada orang sahabat tu tak ada haji pun, tinggi kedudukan dia, makam dia di sisi Allah tinggi, walaupun dia tak ada pergi haji. Begitulah maknanya. Sebab apa? Dari segi penghayatan tu sebenarnya, penghayatan, menjiwai setiap amalan itu, hak tu yang penting. Kalau tidak, jadi upacara zahir saja. Upacara zahir, hak maksud agama tak sampai. Tak sampai. Tak apalah. Di sini makna ikat di tiang masjid. Dalil yang kemah lah ni kepada orang yang mengatakan orang kafir boleh masuk dalam masjid. Apalagi kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, kita tak boleh. Tapi ada juga ulama orang kata tak boleh. Benda khilaf lah. Tetapi kalau kita tengok hadis-hadis banyak ni, kuat balik orang kata boleh lah. Kecuali kalau kita tahu dah dia tu masuk tu dengan cara tidak menjaga kehormatan masjid, tak ada kebaikan, boleh jadi membahayakan. Tak boleh lah kalau tu memang tak boleh. Kalau tidak nanti orang kafir, orang Islam pun tak boleh. Boleh jadi dengan cara, kadang-kadang orang ni dia nak terbuka hidayah, nak terbuka pintu hati dia, nak dapat hidayah, tidak nanti belah mana. Katakanlah kalau negeri dia tak kenal masjid, tak tahu masjid, dia mari negeri kita masjid ni tempat orang Islam, nak tengok, nak tengok orang semaya. Kadang-kadang dia jadi bahan fikiran dia tu bila dia balik. Sebab itulah dalam Quran dia benarkan, dia ajar, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah.
Kalau orang kafir musyrikin